Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak kebelakangan ini, timbul perdebatan antara Anwar Ibrahim dan juga Mahathir Mohamad. Penyokong-penyokong kedua-dua pihak bertelaga sama sendiri dan mengatakan bahawa ada yang mengatakan habislah Anwar Ibrahim, ada juga yang mengatakan habislah Mahathir Mohamad. Namun demikian, yang saya akan sampaikan kepada anda semua ialah apa yang boleh dibuat oleh Mahathir Mohamad saat ini selepas Anwar Ibrahim sanggup berdepan dengan beliau di mahkamah. Selain daripada itu, ada juga netizen yang menulis, mereka kata kali ini Mahathir Mohamad bertemu buku dengan ruas. Barulah dia bertemu dengan lawan beliau yang sepatutnya, iaitu Anwar Ibrahim. Dan mereka mengatakan kali ini adalah satu pertarungan yang lebih adil. Saudara-saudara sekalian, ini beberapa pilihan untuk Perdana Menteri di mahkamah, kata Hassan Abdul Karim. Ahli Parlimen PKR itu telah menggariskan beberapa kemungkinan pembelaan untuk Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pertikaian undang-undang yang akan berlaku dengan Dr. Mahathir Mohamad. Dia juga menegaskan bahawa dalam kes fitnah, beban pembuktian terletak pada planatif, dengan kata lain kepada bekas Perdana Menteri itu. Memandangkan Dr. Mahathir tidak memfailkan saman itu, ahli Parlimen Pasir Gudang itu berkata, perkara itu boleh berbincangkan tanpa rasa takut untuk melakukan sub judice sedang dipertimbangkan oleh mahkamah dan oleh itu tidak boleh diperkatakan di khalayak ramai. Mahathir perlu membuktikan di mahkamah bahawa ucapan Anwar yang didakwa memfitnahnya adalah merujuk kepada dirinya, iaitu Mahathir Mohamad, bukan orang lain. Jika ucapan Anwar yang didakwa Mahathir sebagai fitnah didakwa oleh Mahathir sebagai fitnah, maka fitnah itu dipanggil slander, iaitu ucapan lisan. Seterusnya, jika ucapan lisan itu diterbitkan dalam bentuk tulisan, maka fitnah sedemikian dipanggil libel. Seterusnya, Mahathir kena membuktikan di hadapan hakim bahawa kata-kata yang diucapkan oleh Anwar secara lisan itu adalah membawa makna fitnah atau bersifat fitnah. Seterusnya, Mahathir kena membuktikan bahawa Anwar mempunyai niat jahat ketika mengeluarkan kata-kata yang dianggap memfitnah itu, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Hassan Karim yang juga seorang peguam berkata, pembelaan Anwar pula termasuk membuktikan kenyataan adalah fakta. Anwar dalam kenyataannya itu tidak menyebut nama Mahathir, tetapi berkata, ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa, sekarang mengeluh Melayu hilang segala-galanya, hilang harta, hilang saham. Bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu, dakwa Anwar Ibrahim. Kata Hassan lagi, pembelaan kedua jika apa yang disuarakan Anwar itu untuk kepentingan awam. Pembelaan yang ketiga ialah jika apa yang Anwar sebutkan itu merupakan fair komen atau komen yang berpatutan. Pembelaan keempat ialah jika tiada niat jahat dalam menyatakan pendapatnya dalam ucapan berkenan. Pembelaan terakhir adalah bahawa ada kemungkinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri diberi perlindungan atau privilege, termasuk perlindungan bersyarat ataupun qualified privilege, katanya lagi. Kesimpulannya, Hassan berkata, pertempuran undang-undang antara dua musuh politik itu sangat menarik. Nampaknya politik di Malaysia masih lagi dalam lingkungan politik civilized ataupun bertamadun. Bila bertentangan dan bersengketa, masing-masing tidak angkat senjata seperti apa yang berlaku di Sudan, Afrika sekarang ini. Ahli-ahli politik yang berbalah dan bermusuhan di Malaysia masih boleh menyelesaikan sengketa mereka di Mahkamah Keadilan, jelasnya lagi. Mahathir dan Anwar berseteru sejak 1998 apabila Mahathir memecat Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri.
Bagaimanapun, ini kali pertama musuh politik itu akan bertempur di mahkamah. Mahathir yang telah mengarahkan peguamnya untuk memulakan tindakan undang-undang berkata, dia tidak boleh lagi mengabaikan serangan Anwar kerana pengerusi PH itu kini Perdana Menteri. Sebelum ini, Mahathir berkata, dia memekakkan telinga kerana menganggap itu sebagai tindakan seseorang yang sangat terdesak mahu menjadi Perdana Menteri. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sedang Anwar Ibrahim sibuk untuk memulihkan negara melalui kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Malaysia, akhirnya ada tampil beberapa orang yang cuba-cuba ingin mensabotaj kerajaan ini dengan mengatakan bahawa kerajaan ini makin runtuh, makin retak dan sebagainya. Dan ada pula yang cuba meramalkan kononnya kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang kerana beberapa perkara, contohnya yang telah diramalkan oleh Hadi Awang. Namun yang menariknya, Anwar Ibrahim tidak berputus asa untuk terus meyakinkan rakyat Malaysia bahawa waktu sekarang ini adalah untuk menyelamatkan negara, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menemplak dan sebagainya. Kalau nak jatuhkan kerajaan atau negara, tunggulah pilihan raya. Kata Anwar Ibrahim, sekarang masa selamatkan negara. Jangan kira slogan Melayu Islam. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan Malaysia bahawa mempunyai pilihan sama ada kekal pada tahap yang lama atau bergerak maju sebagai bangsa berdaulat yang menjadi teladan buat negara lain. Saya yakin kita mampu melakukannya dengan syarat kita bergerak sebagai satu pasukan dan meninggalkan amalan usang yang lama. Menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, pembesar-pembesar untuk merompak kekayaan negara. Katanya ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri bersama penjawat awam Pahang di Kuantan hari ini. Turut hadir Menteri Besar Pahang, Wan Rosdi Wan Ismail dan Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali. Anwar juga membangkitkan berkaitan penggunaan slogan tertentu dalam kalangan ahli politik hingga menjejaskan usaha memulihkan negara. Jangan kiralah slogan Melayu ke, slogan Islam ke, itu slogan parti, itu kita gunakan ketika pilihan raya. Sekarang ini, masa untuk kita bertindak sebagai satu pasukan untuk menyelamatkan negara kita, kata Anwar Ibrahim. Seperti yang saya telah katakan di awal daripada konten ini, saya pun bersetuju bahawa ini masanya untuk negara bertindak sebagai satu pasukan untuk memajukan dan memulihkan negara. Bukannya masa untuk mahu menjelek-jelekkan kerajaan ataupun mahu menjatuhkan kerajaan. Sekiranya anda mempunyai ataupun mereka mempunyai perasaan seperti itu, apa kata buatlah kerja dengan baik-baik dan tunggulah pilihan raya akan datang. Apabila anda melakukan yang terbaik, memberi khidmat yang terbaik, pastilah anda tidak akan mempunyai masalah untuk menang. Jadi, kenapa tak sanggup tunggu? Anwar turut mengingatkan Ramadan mendidik kepimpinan dan akhlak sebenar umat Islam. Apatah lagi apabila kita bicara di bulan Ramadan yang memang dianjurkan sebagai satu pusat latihan bulanan sebulan dalam setahun yang disebut Madrasah Ramadan. Ini kerana memperingatkan sama ada dia itu menteri atau penjawat awam atau mufti, semuanya kembali ke sekolah untuk dapat digilap semula kefahaman mereka, amalan mereka, kata beliau lagi. Perdana Menteri turut memberi amaran supaya mengambil iktibar keruntuhan tamadun terdahulu disebabkan amalan rasuah dan keangkuhan kuasa. Mereka menggunakan kuasa itu bukan lagi untuk berkhidmat. Hilang idealisme yang bangkit, hanya nafsu serakah semata-mata, menjaga kepentingan pribadi, keluarga dan sanak saudara, kata Anwar lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan yang seterusnya,
Apakah Anda juga bersependapat dengan saya bahwa saya setuju dengan kata-kata Anwar Ibrahim? Sekarang masa untuk menyelamatkan negara. Jangan kira slogan Melayu Islam. Beliau, Anwar Ibrahim, mengingatkan bahwa Malaysia harus bergerak maju selangkah lagi dan untuk menjadi bangsa berdaulat dan menjadi bangsa yang diteladani buat negara lain. Kita ada pilihan untuk kekal pada tahap yang lama atau bergerak maju. Anwar yakin kita mampu melakukannya dengan syarat kita bergerak sebagai satu pasukan dan meninggalkan amalan usang yang lama, menggunakan kuasa sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan, pembesar-pembesar untuk merompak kekayaan negara, kata Anwar Ibrahim ketika berucap pada Majlis Amanat Perdana Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, ikuti terus ulasan selepas ini.